عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam satu hadis, satu kitab wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi sebut, ya Ali walisaidi salasu alamatin. Nabi kata, wahai Ali, bagi orang bahagia itu ada 3 alamat, 3 tanda. Nabi royak ke Sayyidina Ali, dia kata nak kenal orang bahagia macam mana. Kalau tanya kita bahagia ni, mana dia ada duit banyak, bini lawa, kereta besar, kerja kemah, bahagia lah bagi kita. Tapi bahagia yang hakiki yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, walisaidi salasu alamatin. Bagi orang yang bahagia ni ada 3 tanda. Jadi kita suluh tengok diri kita, kita ni bahagia ke celaka. Nombor 1 Nabi sebut qutun halalun, iaitu makanan yang halal. Orang tu dia kerja komand taruh mana pun, lekeh taruh mana pun, tapi pendapatan hasil makanan dia halal. Itu tanda dia orang tu bahagia. Walaupun gaji tak taruh mana, kerja pakai krim buruk ya, orang tak sebut pun, tapi makanan hasil halal, itu orang bahagia lah tu. Walaupun gaji dia RM300 ya sebulan. Nombor 2 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda bahagia, alamat orang bahagia ni, iaitu wa fi mujalasatil ulama, dan berada dalam majlis ulama. Nak tanpa majlis ulama ni, majlis ilmu. Kalau taruh mana pun, sibuk taruh mana pun, appointment taruh mana pun, dia ada masa untuk mengaji. Kalau hidup cari makan saja, minum saja, cukup buat rumah saja, menatang pandai buat rumah, burung pandai buat rumah, babi lautan pandai buat rumah, cara dia lah. Tiap-tiap benda semua yang Allah jadi pandai buat. Jadi hidup sekadar cari makan minum, tak masuk orang bahagia lagi. Bahagia nombor 2 kata Nabi, dan masuk dalam majlis ulama. Apa majlis ulama? Majlis ilmu. Kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah isyak, tazkirah, ceramah, forum. Itu benar ilmu Melaka. Dia dan mari. Maksud dia sempat ruang waktu. Kalau sibuk sampai tak ada mengaji, walau duit belungguk pun tak termasuk yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, qala Luqman li ibnihi, telah berkata Luqman. Luqman ni Luqmanul Hakim, seorang hukama, orang bijak pandai. Dalam Quran ada sebut nama dia. Qala Luqman li ibnihi, telah berkata Luqman bagi anak dia. Luqmanul Hakim ni kata ke anak dia, anak jatah dia. Anak Nabi royak ke kita mengenai seorang hukama bercakap kepada anak dia, ya bunayya, wahai anakku, dia kata, alaika bimujalasatil ulama, lazimkan dirimu, perwajibkan dirimu, fi mujalasatil ulama, berada dalam majlis-majlis ulama. Apa maksud majlis ulama? Iaitu majlis ilmu. Orang mengaji royak bab tauhid, royak bab fiqh, royak bab tafsir, royak bab hadis Nabi, royak bab halal, royak bab haram, royak dosa, pahala, syurga, neraka. Tu benar majlis ilmu lah tu. Dia bagi. Nabi royak siap. Itu kata-kata Luqmanul Hakim kepada anaknya. Alaika bimujalasatil ulama. Lazimkan dirimu di dalam majlis ulama. Wasma' kalamal hukama, dan mendengar oleh kamu kata-kata hukama. Bila dalam majlis ilmu ni kata-kata hikmah, kita dengar-dengar kata-kata hikmah, ayat Quran, hadis Nabi, itu kata-kata hikmah, kata-kata kebijaksanaan. Tengok ayat Quran, hurai ba'an apa? Daripada alam azali tu
sampai ke alam baharu ni, sampai ke hari kiamat. Makna benda-benda yang sangat-sangat luas. Jadi orang di majlis ilmu ni orang yang dapat hikmah, dia panggil. Luqmanul Hakim kata ke anak dia, dengar oleh kamu kata-kata hikmah. Cuma kata-kata hikmah, orang Melayu panggil hikmah. Ni kalau Arab panggil hikmah, kebijaksanaan. Kita Melayu duk faham hikmah ni orang buat sihir, tu sihir. Rumahku ni tak boleh nak tidur malam ni, ada orang tanam besi hikmah. Tanam hikmah hujung, takut tanam sihir. Kita faham Melayu belah lain. Ni orang kita Melayu, orang tanam sihir dia kata hikmah. Tu bukan hikmah, itu sihir. Hikmah ni kebijaksanaan. Macam ayat Quran, hadis Nabi, benda-benda yang molek. Tafsir-tafsir dengan syair-syair para alim ulama, pesanan-pesanan para wali Allah yang kita dengar. Itu dia panggil apa? Wasma' kalamal hukama. Innallaha la yuhyil qalbi mayyit. Innallah, sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yuhyil qalbi mayyit. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati. Hati kita ni jadi mati. Apa maksud hati mati? Dia royak dosa, dia tak takut. Dia royak pahala, dia tak satu ringgit. Royak benda molek, tak berasa apa. Buat jahat, tak berasa apa. Tak semayang, tak berasa dosa. Budah orang tak jadi apa. Makan rasuah pun jadi biasa. Itu orang hati mati. Kali belah balik panggil hati mapuh. Dia keras seperti batu, mapuh tu. Bila orang hati mati, hati mapuh ni, meroyak mana tanpa apa dia buat tak tu je. Dia tak berasa apa langsung. Meroyaklah ular besar bakar dalam kubur kan. Esok belik dengan ular kan. Kalau jeking kan, Allah bakar api kan, dia tak rasa apa, biasa. Dia tinggal sembahyang biasa, tak tahu. Ini hati mati. Maka nak hidup hati macam mana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yuhyil qalbi mayyit. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati-hati yang mati. Kama liyuhil ard biwabilil matar. Allah hidup hati yang mati bila kita masuk mengaji, dengar tok guru, dengar para ustaz, para dai, para piyu, tak kira lah, penceramah ke, tazkirah ke, maka hati kita hidup. Apa maksud hati hidup? Nak buat dosa berasa takut, nak buat salah berasa tak berani, nak makan rasuah tak berani, nak tipu orang tak berani, nak buat maksiat dia berasa tak berani. Dia suka nak buat baik. Itu maksud dia hati hidup. Orang hati mati ni tak sedap kata apa ke dia. Maka dengan cara jalan mana nak hidup hati? Maka hendaklah kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis ilmu, inna kamalihil ard biwabilil matar. Hati hidup macam mana? Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati. Biwabilil matar, dengan siraman air hujan. Tengok musim kemarau ni. Bila musim kemarau dia panas ceng. Ni musim nak mari panas ni. Saya mari daripada Bali ni panas ceng. Panas ceng ni panas yang sangat-sangat panas. Very hot. Panas tak nak royak. Kalau kita duduk pukul 9 menebahlah kebun tak boleh lah. Kepala jadi takak, kerang-kerang. Itu dia panggil panas yang sangat-sangat. Bila panas terik, pokok kayu mati jadi kuning. Rupuk jadi kuning terang habis. Jadi rumput nak hidup bila? Maka kata Nabi SAW, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan siraman air hujan. Bila hujan turun, rumput jadi hijau, naik kelip. Macam itulah hati kita yang mati bila masuk majlis ilmu, hati kita jadi hidup kelip. Sebagaimana Allah menghidupkan akan bumi yang mati dengan siraman air hujan. Jadi sini ni kuliah banyak mengaji lah. Tuan-tuan sini orang senang, orang kaya, orang yang ada duit. Tapi carilah ruang untuk kita menuntut ilmu. Jangan tak mengaji langsung. Nak buat apa hebat, duit berjuta-juta, tapi kita tak dan nak mengadap kepada tutup guru, alim ulama. Tengok. Disebut lagi. Kita kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, tidak sayugialah seseorang itu menjadi makmum kepada imam yang tidak berulang alik kepada alim ulama. Apa maksud? Tak sepatutnya kita jadi makmum. Mana dia tak dapat keberkatan.
Tak dapat kebaikan. Kita bermakmumkan kepada Tok Imam. Tok Imam jenis tak mengaji dia. Dia cara pakai hak dia. Jadi Tok Imam pun kena mengaji, jadi ustaz pun kena mengaji, jadi mufti pun kena mengaji, jadi Tok Guru kena mengaji. Tok Guru dia ada Tok Guru dia lagi. Saya ni pun kena mengaji. Tok Guru atas saya pun kena mengaji. Sebab itu dia panggil nama dua tanda bahagia, iaitulah duduk dalam majlis ilmu. Nabi sebut yang ketiga, Nabi kata was-salawatu khamsi ma'al imam. Nama tiga tanda orang bahagia, iaitu sembahyang dan sembahyang 5 waktu dengan Tok Imam. Ini tanda bahagia nombor 3. Kalau orang ni ada lega lah. Sembahyang 5 waktu dengan Tok Imam. Kalau taruh mana pun, sibuk taruh mana pun, dia dan cari juga sembahyang 5 waktu dengan Tok Imam. Ada tempat saya seorang, dia kayuh sekar. Dekat 2 km rumah dia daripada masjid. Tapi dia ni tak bisa tinggal 5 waktu duduk dalam. Orang panggil wing dalam kat sana. Akhir dia mati, Allahu Akbar. Orang biasa-biasa, tak pakai kereta Mercedes pun, tak ada nama terkenal, tapi dia dan tiap-tiap waktu ada kayuh macam ni. Allah, kita yang ada mutu, ada kereta tak dan. Allahu Akbar. Kita tidak ada taufik daripada Allah. Dia dan sampai akhir hayat dia, tak bisa tinggal sembahyang jemaah. Ini hebat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanda tiga tanda orang bahagia. Nombor 1, makanan yang halal. Nombor 2, berada dalam majlis ilmu. Nombor 3, dan sembahyang 5 waktu dengan Tok Imam. Jangan tak sembahyang langsung. Sembahyang ni banyaklah, bukan sakat sembahyang 5 waktu saja. Nah, sembahyang hak lain-lain pun gitu. Sunat pun kena. Kita masuk masjid gini ni, Nabi sebut iza dakhala ahadukum fil masjid la yajlisu hatta yusalli raka'ataini. Nabi kata iza dakhala ahadukum, apabila masuk seseorang kamu dalam masjid, la yajlisu, jangan duduk. Tengok, nak ayat kata semayang tu penting sungguh. Semayang sunat nak, sunat pun penting. Sampai Nabi larang, tapi larang makruh dia panggil. La yajlisu, apabila seseorang kamu masuk dalam masjid, jangan duduk terus. Tapi bukan larang haram ni, dia panggil larang makruh. Kita mari-mari masuk masjid, kita duduk terus, makruh hukum dia. Dia kata hatta yusalli raka'ataini, sehingga kan kamu semayang 2 rakaat. Tu dia panggil semayang tahiyatul masjid tu. Kita masuk masjid, kita semayang 2 rakaat. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masuk duduk terus, tak jadi haram, tapi makruh. Apa maksud makruh? Allah benci, Allah tak suka. Sampai ke mana? Kalau imam baca khutbah sekalipun, tu imam baca khutbah lah, kita kena semayang lah. Kita dituntut juga dalam kitab Hidayatus Salikin. Orang ni payah ambil di mana ustaz kita royak tak pakai, dia nak nas pun cukup. Nak mana nas dia. Nas tak ada di sini, nas duduk Kuala Lumpur. Ada syurga di wajahmu. Dia kena geti lah, geti. Macam mana? Masuk masjid, duk imam duk baca khutbah, kita kena semayang 2 rakaat. Semayang juga. Semayang apa? Iaitu semayang sunat masjid, sunat Jumaat. Otomatik dah. Setengah ulama sebuah kita, dia kata masuk tahiyatul masjid dalam tu. Kita semayang apa? Semayang tahiyatul masjid, semayang sunat Jumaat 2 rakaat, otomatik masuk dalam tu, iaitu semayang tahiyatul masjid. Masuk situ. Tapi kena dengan syarat baca yang ringkah-ringkah, baca yang perlu-perlu, yang wajib-wajib saja. Nak wayak kena pentingnya semayang tu. Kalau boleh tiap-tiap waktu kena semayang. Sebab Nabi sebut man taraka solat muta'ammidan faqad kafara jihara. Man taraka solat, man taraka, siapa-siapa kata Nabi, taraka solat, meninggal akan semayang. Tinggal belah mana? Tinggal dengan sengaja. Faqad kafara jihara, maka kafir ia. Dengan jihara, dengan jelas terang. Allah Akbar. Cuma ulama lah yang mentafsirkan hadis ini. Khilaf ulama. Setengah ulama kata faqad kafara jihara, maka kafir dengan sengaja, kafir dengan terang situ
Setengah kata kafir nikmat dia panggil. Kafir nikmat ni berdosa besar. Orang tu dia sembahyang dia malah tak mau cara sembahyang apa. Duduk makan minum berak kecingnya. Maka itu dia tahu tak sembahyang wajib. Sembahyang wajib dia kata. Itu kafir juga. Kafir apa? Kafir nikmat. Apa maksud kafir nikmat? Iaitu berdosa besar. Tak jadi murtad. Jangan hurai gitu sebab jadi salah. Dia panggil, ulama kata selagi dia i'tiqad sembahyang tu wajib, maka tidak jadi kafir akidah. Tapi dia kata sembahyang tak wajib. Sembahyang ni wajib atau tutup lebih. EJK masjid, pegawai masjid ya. Aku sembahyang buat lama, aku sibuk. Tak sembahyang pun senanglah. Itu kafir akidah. Menatang apa kafir akidah? Terlucut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari tubuh badan dia. Jadi dia mati ni tak wajib kita semayang, tak wajib kita kapan. Dia sebagai orang murtad. Wajib kita jangan ziarah mayat dia. Hak ni kafir. Adapun kafir tak semayang tapi dia tahu benda wajib, mayang tu wajib, dia malah semayang, itu kafir nikmat. Kafir nikmat sebab apa? Semayang itu nikmat daripada Allah. Apa maksud nikmat? Perkara yang selagi akan ditanya oleh Allah. Semayang akan ditanya oleh Allah, maka dia nikmat. Allah akan tanya akhirat esok, apa yang kamu buat? Perintah aku suruh semayang. Itu tuan-tuan, dia panggil 3 perkara tanda-tanda orang bahagia. Makan hasil yang halal, berada dalam majlis ilmu, semayang 5 waktu bersama tu imam. Maka alhamdulillah lah kalau kita ada 3 tu. Maka ulama tu kata tak boleh semayang 5 waktu pun semayang 4 tak apalah. Tak boleh 4 kita cari jalan juga buat 3 tak apalah. Maghrib, isyak, subuh. Hak tu waktu-waktu yang kita lepas kerja lah. Tak boleh juga sebab kita sibuk. Bengkelan duk bunyi lah waktu subuh. Semayang di rumah tak ada. Maka kita ambil 2 je apalah, maghrib dengan isyak. Tak ada juga maghrib isyak. Kita ambil maghrib saja ya. Tidak pun isyak saja. Tak ada juga. Ambil 1 saja. Hak mana 1 tak kira lah. Asar kan. Kalau tak ada juga, ambil mampu buang untuk hidup. Nak tak guna kita hidup dah. 3 perkara itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.